Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi. InsyaAllah kita sambung semula pelajaran kita daripada surah Yasin. Sekarang sampai ayat yang ke berapa? Ayat 21 dah sudah. Kita masuk ayat 22 Kita ambil ayat yang ke-22 dan 23 Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. 21 dah, 22 dan 23. Okey, sambung satu lagi. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. صدق الله العظيم. Kita ambil ayat yang ke-22 Apa bunyinya? Attakhidhu wa ma liyala. Wa ma liyala a'budu alladhi. Betul? Fatarani. Kemudian wa ilaihi ayat 20 ayat 22 Okey.
kita gunakan dulu diagram kita yang berwarna pink untuk kita keluarkan dulu isim dan haraf-haraf yang popular. Perkataan pertama yang kita keluarkan ialah wa. Apa makna wa? Dan ma makna apa? Tidak. Ma kalau istifham Apa yang? itu isim mausul. Apakah? Apakah? Apa makna istifham? Pertanyaan. Pertanyaan. Ini ma istifham, iaitu apakah. Li Bagi. haraf apa tu? Haraf jar. Kumpulan haraf jar. Apa makna li? Bagi. Bagi. Kemudian seterusnya ya. Li maknanya Bagiku. aku. Bolehkah tak? Kalau baginya macam mana sebutan dia? Aku. Lah. Okey, kita jalankan dhamir muttasil. Diagram warna pink. Okey, cuba sebut. Orang Arab sebut baginya. Macam mana? Lahu. Lahu. Bagi mereka berdua? Lahu. Bagi mereka semua? Lahu. Bagi mereka, bagi dia perempuan? Laha. Bagi mereka berdua? Lahu. Bagi mereka semua? Lahunna. Bagi engkau? Laka. Laka. Bagi kau berdua? Lahuma. Bagi kamu semua? Lahu. Bagi engkau perempuan? Lagi. Kau berdua? Lahuma. Kamu semua? Lahunna. Bagiku? Li. Li. Asalnya li, tetapi dia nak menyambungkan ini dengan la. Jadi dia bariskan atas untuk memfasihkan atau melancarkan sebutan, wa ma liyala. Kalau sebut satu-satu, wa ma li la. Jadi bagiku ialah li, bagi kami. Bagi kami lana a'maluna wa lakum a'malukum. Okey, tempat pertama kita tahu semua. Masuk pula ayat kelima. Tahu tak ni? La. Apa makna la? Tidak. Haraf apa tu? Bukan nafi. Kalau nahi maknanya jangan. Ini nafi, makna tidak. Yang saya tanda X ni tuan-tuan tak patut tak tahu sebab ada dalam diagram warna pink supaya kita mudah belajar bahasa Arab. Kalau yang kita tanda X ni kita masih tak berapa ingat, maka kita akan masih susah belajar. Maknanya cara senang belajar ialah kenal pasti dulu isim dan haraf popular yang ada dalam diagram kita. Dia sangat mudah. Kita ulang banyak kali kan. Okey, jumpa lagi perkataan yang popular, alladhi. Makna apa? Yang. Orang yang. Kalau di sini bukan orang yang, Tuhan yang. Tengoklah, yang tu dinisbahkan kepada siapa? Kalau ni kerusi yang, orang perempuan yang, orang lelaki yang, ustaz yang, kambing yang makan rumput. Maknanya dia semua boleh. Tengok dinisbahkan kepada siapa. Okey, isim mausul. Kalau seorang lelaki yang, macam mana bunyinya? Alladhi. Dua orang lelaki yang, alladhani ataupun orang-orang lelaki yang, alladhina. Ada kat situ tu. Jangan lupa. Okey. Seorang perempuan yang, allati. Dua orang, allatani. Pink bang, pink. Warna pink. Isim mausul warna pink. Sebab tu saya ulang banyak kali ni sebab dia sangat popular. Tuan-tuan sebutlah.
Sebab saya percaya tuan-tuan tak sebut kat rumah. Okey, semula. Seorang lelaki yang alladhi, dua orang lelaki yang ataupun orang-orang lelaki yang seorang perempuan yang dua orang ataupun orang-orang perempuan yang allati Allah. Itu mesti ingat dia punya pecahan atau adik-beradik dia, ya. Okey, seterusnya perkataan ni. Apa makna ni? Ya? Aku, betul aku. Dhamir muttasil. Warna apa tu? Masih warna pink. Kita masih lagi sekarang ni pegang diagram warna pink. Ya? Aku. Fatara, itu satu perkataan lain. Ni aku, mana aku? Tu dekat anak. Yang ini mesti betul-betul boleh ingat. Wa dan haraf apa tu? Haraf ataf. Wa makna apa? Dan sama kemudian atau fa lalu. Silakan. Ila kepada haraf apa tu? Haraf jar. Ilaihi kepadanya. Kepadanya. Itu mesti ingat sebab dia dhamir muttasil. Adakah tuan-tuan dan puan sudah berani menandakan X saja? Berani tak? Kena berani. Kalau tak, nanti kita masih lagi takut, tak percaya pada diri sendiri bahawa ni benda ini kita sudah terlalu kerap berjumpa. Tandakan X saja. Jangan tulis makna dia. Kalau tak, nanti kakak sampai ke habis pelajaran nanti tak percaya pada diri kakak. Saya tak reti dah. Kakak bila tak reti tu, kakak mendoakan diri kakak. Saya memang dah reti dah, banyak dah tahu Ustaz. Cuba Ustaz test. Sepatutnya macam tu. Jadi maknanya yang kita dah tanda ni memang sepatutnya tahu. Siapa serius nak belajar bahasa Arab, pegang je diagram warna pink tu. Nah, kita akan dapat senarai dia. Terlalu banyak kita sepatutnya tahu. Okey. Makna kenapa kita tandakan X ini? Untuk kita belajar yang kita tak tahu lagi. Maknanya yang dah tahu ni tak payahlah. Kalau kita bincang satu-satu lagi, yang kita dah tahu tu, nanti kita tak akan boleh pergi jauh dah. Sebab kita sekarang ni nak belajar perkataan yang kita belum tahu. Tak banyak. Ada berapa? 1, 2, 3. Dengan menguasai diagram ni, lebih 80% ayat Al-Quran, ayat 22 ini kita faham. Percaya tak ni? Lia tu untuk sambungkan sahaja. Macam kakak nak sambungkan kul, lepas tu Allahumma. Macam mana? Kul Allahumma. Kul bukan kul huwallah. Kul Allahumma. Kulillahumma. Macam mana kakak nak baca? Kulillahumma. Kulillahumma. Kakak akan bariskan di bawah, kerana kakak nak menyambung. Ini bukan bab nahwu. Ini nak macam mana menyambung dua perkataan yang mati ataupun yang berat disebut. Kalau kakak nak sebut wa ulaika hum, lepas tu kakak jumpa perkataan al-muflihuna. Al-muflihuna. Macam mana kakak nak sambungkan? Macam mana tahu pula humun?
Kita tak nak petikai. Kenapa kenapa humu Ustaz? Dia humu tu ialah untuk menyambung. Ya, qulillahumma. Ini humul muflihun. Kalau dalam ayat kita wa ma li la a'budu. Ya, kalau kita nak sambungkan dia jadi wa ma li la a'budu. Ini hanya untuk menyambung. Perkataan sebenarnya ialah li a'budu. Macam tu Okey, ada 3 perkataan yang kita tidak maklum. Yang okey lah kalau nak catat 3 je. Ada yang lain tu kita memang tahu. Okey. Ada. Cuba tengok a'budu. Perkataan a'budu ini adalah fi'il apa? Cuba tengok fi'il mudhari yang pangkal dia ada hamzah. Fi'il mudhari diagram warna kuning. Warna kuning. Fi'il mudhari cara mengenal dia tengok pangkal dulu. Pangkal fi'il mudhari hendaklah dimulakan dengan hamzah atau alif. Lagi pangkal dia apa lagi? Huruf apa? Ya. Nun. Lagi? Ya. Lagi? Ta. Lagi? Lagi? Empat je. Alif, hamzah. Lagi? 1, 2, 3, 4. 4 je lah. Tak banyak. Kalau tak ingat, ingatlah Anita Sarawak. Ya? Anita Sarawak tak masuk lah. Anita sahaja. Tapi orang Arab sebut Anaitu. Ya? Fi'il mudhari. Apa makna fi'il mudhari? Perbuatan yang sedang atau akan berlaku. Ya? Makna dia mesti dimulakan dengan Anita. Jumpa tak Kak? Jumpa? Okey. Kalau pangkal dia hamzah, apakah dhamir dia? Ana. Okey, tuan-tuan akan dapat perkataan ana, tapi tidak disebut. Sebab a ni adalah mewakili ana. Ana makna apa? Aku. Okey, lepas tu kalau kita nak cari dalam kamus, buanglah penambahan yang ada pada fi'il mudhari ni. Apa penambahan ni? Alif. Buang dia. Jadi 3 huruf dia kena cari abadah. Cuba cari dalam kamus abadah. Tak nak cari dah tahu makna sembah. Macam mana tahu? Oh, na'budu. Okey lah, tak payah nak cari. Dah tahu. Kita cari yang kita tak tahu je. Okey, maknanya a'budu ni mana apa? Aku menyembah. Aku sembah. Okey, boleh jalankan fi'il mudhari sekejap. Cuba. Kita sekarang ni yang paling penting bila kita belajar fi'il, apa yang kita mesti tahu? Makna dhamir. Ini siapa yang tak tahu makna dhamir, dia kena catat makna dia. Dia kena rujuk sampai dia tahu dengan tepat dan tak boleh keliru. Sebab itulah pelaku dia. Dhamir. Kalau aku menyembah, siapa yang menyembah? Ana. Akulah. Kalau kami menyembah, nahnu, kami. Dhamir dia tu. Siapa yang tak jumpa dhamir, bermakna dia silap akan memberikan makna terpasing. Okey? Mesti dhamir yang sebelah kiri itu yang kita kena betul-betul faham. Okey, ulang kaji semula. Tengok dhamir daripada atas tu. Cuba terjemahkan untuk saya. Sepakat. Jangan lain-lain terjemahannya. Siapa tak tahu makna dia, mesti ingat ataupun catat. Siapa keliru pun mesti betulkan. Okey, huwa. Apa nak terjemah? Dia lelaki. Semua orang sepakat tak tu? Ya, sepakat. Okey. Diagram warna apa? Kuning. Masih diagram warna kuning. Ni. Kakak tak ada pen.
13. Muka surat 13. Dah. Yang ni mesti ingat. Ya. Okey. Huwa maknanya dia lelaki. Huma mereka berdua lelaki. Hum mereka semua. Hiya dia perempuan. Huma mereka berdua perempuan. Hunna mereka semua perempuan. Anta engkau lelaki. Kau antuma antum kamu sebut kamu semua. Kamu pun dah cukup dah. Anti engkau perempuan. Kau seorang antuma antunna ana aku. Tak ada saya di sini, cuma aku. Okey, nahnu kami ataupun kita. Tengok situasi ayat ni, kita atau kami. Okey, boleh? Cuba jalankan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey, kalau huwa bunyinya ya'budu. Huwa ya'budu. Okey, cuba jalankan Cuba ikut saya. Huwa ya'budu. Huma ya'budani. Okey, ikut saya dululah. Ikut saya dulu. Boleh ikut tak? Okey Huwa ya'budu. Huma ya'budani. Hum ya'buduna. Apa makna ya'buduna? Hum pertama mesti boleh terjemah hum. Mereka menyembah. Okey, mesti dapat terjemahkan hum. Okey, hiya ta'budu. Hiya ta'budu. Huma ta'budani. Hunna ya'budna. Hunna ya'budna. Anta ta'budu. Apa makna ta'budu? Mesti terjemahkan anta dulu. Anta mana? Engkau menyembah. Okey. Antuma ta'budani. Antum ta'buduna. Anti ta'budina. Antuma ta'budani. Apa makna ta'budani? Mesti dapat terjemah antuma. Kamu berdua perempuan menyembah. Okey, antunna ta'budna. Ana a'budu. Wala a'budu ma ta'budun. Ya? Okey. Ana a'budu. Nahnu na'budu. Apa makna na'budu? Kami menyembah. Okey? Jadi maknanya kita mesti tahu makna dhamir. Barulah kita akan dapat menterjemahkan fi'il itu dengan tepat. Okey, cuba jalankan sekali lagi. Fi'il mudhari' Huwa ya'budu. Huma ya'budani. Hum ya'buduna. Hiya ta'budu. Huma ta'budani. Hunna ya'budna. Anta ta'budu. Antuma ta'budani. Antum ta'buduna. La a'budu ma ta'buduna. Ta'budun. Asalnya ta'buduna. Tetapi bila kita waqaf tak nampaklah baris dia. Baca qul ya ayyuhal kafirun
La a'budu. Apa makna la a'budu? Tidak ada menyembah. Aku tidak menyembah. Ma apa yang ta'buduna. Kamu sama Apa dhamir ta'buduna? antum Ta'buduna. Cuba tengok. Antum. Antum makna apa? Kamu semua sembah. Barulah kita bukan main terjemah saja, tetapi sebab kita nampak dhamir yang terkandung di dalam ayat Al-Quran tersebut, Okey, semula. Hiya ta'budu, huma ta'budani, hunna ya'budna, anta ta'budu, antuma ta'budani, antum ta'buduna, antuma ta'budani, anti ta'budina, antuma ta'budani, antunna ta'budna, ana a'budu, nahnu na'budu. Okey, boleh faham macam mana perjalanan fi'il mudhari'? Pangkal dia mesti dimulakan dengan anita dan lepas hujung dia itu berlaku penambahan huruf. Jadi maknanya ayat Al-Quran fi'il mudhari' nanti kita kena kenal pasti begitu. Kalau kita jumpa di sini a'budu, maknanya a di pangkal dia apa dhamir dia? Ana. Kalau a mesti ana, kalau na mesti nahnu. Tapi kalau pangkal dia ya dengan ta tu banyaklah. Apa makna ana? Aku. Ana a'budu. aku menyembah. La a'budu. Aku tidak menyembah. Okey. Perkataan seterusnya apa ni? Fa ra sahaja. Ni kita tak boleh masukkan. Kenapa? Jadi itu domain. Ni kita dah maklum sebab dia adalah dhamir muttasil. Ni itu kita sudah maklum. Okey, cuba tuan-tuan tengok fatara. Tengok fi'il madhi. Kuning. Kalau fi'il madhi, kita hendaklah melihat penambahan yang berlaku di hujung. Nampak? Ada tak penambahan selepas huruf ra? Kalau tak ada, apakah dhamirnya? Cuba tengok. Kalau tidak ada berlaku penambahan di hujung, apa dhamir dia? Huwa. Huwa makna apa? Huwa. Ayah mengantuk. Kalau huwa aku itu hari sudah mahu kiamat. Buah. Okey, huwa mana apa? Dia. Fi'il madhi mana? Telah. Perbuatan telah berlaku. Lepas tu kita kena cari perkataan fatara. Macam mana nak cari fatara? Tengok kamus. Macam mana nak cari dalam kamus? Fatara. Perlu potong lagi tak? Kenapa tak perlu potong? 3. Sebab dia sudah 3 huruf. Jangan potong-potong. Kalau potong tu kita jumpa. Jadi mana terus cari fa, ta, ra. Okey, sila. Fa. Ya. Buka puasa. Allah. Buka puasa pula. Carilah yang lain mana faktor muka surat berapa? 289. Mana buka puasa? Faktor. Carilah yang satu lagi maknanya. Makan pagi. Faktor. Makan pagi lagi. Membelah. Membelah. Itu fatir. Saya nak fatara makna mencipta. Cari mana? Fatara al-amra makna mencipta. Saya nak perkataan fatara al-amra. Memulakan apa? Fatara makna apa?
Yang tu saya nak. Sebab ni berkait dengan Allah. Allah bukan buka puasa. Allah bukan sarapan pagi. Ya, dah tahu makna tu, tengok mana yang sesuai. Jumpa tak kata fatara makna mencipta. Jadi makna yang lebih tepat di sini ialah mencipta. Muka surat yang sama, Sebab fatara tu banyak makna. Sarapan pagi, buka puasa, membelah, memerah susu kambing. Janganlah luwes sangat. Tengoklah yang paling tepat di situ. Jadi fatara makna mencipta. Macam mana terjemah? Dia telah mencipta. Kenapa terjemah dia? Sebab fi'il madhi ini tidak ada berlaku penambahan di hujung. Maka dhamir dia huwa. Huwa maknanya dia. Fi'il madhi makna telah. Perbuatan dia mencipta. Wah, kakak baru sampai. Ya? Dari mana kakak? Session 4. Oh, kakak punya kawan. Ramainya. Ajak seorang tak datang. Dia tak nak datang kakak tu. Kakak mesti bertanggungjawab. Bawa orang lepas. Dah elok-elok belajar tak datang pula. Okey. Fatara makna dia telah mencipta. Okay, hari ni kakak tak ada buku ni. Kakak pergi duduk dalam kawan kakak lah. Tunjuk sikit. Boleh kongsi? Ya? Buat. Kakak pergi tu sini. Okey. Boleh. Okey. Sini kerusi banyak. Okey, tuan-tuan dah dapat terjemahkan perkataan fatara, betul? Apa makna fatara? Tak tepat. Kalau kita dah belajar fi'il madhi, kita terjemah mencipta saja tak tepat. Mesti nampak pada perkataan fatara tu mesti ada huwa, makna dia. Fi'il madhi terjemahan dia telah. Barulah perbuatan dia mencipta. Dia telah mencipta. Okey, habislah 3 perkataan tu. 3 perkataan sudah maklum. Jadi maknanya kita faham. Okay? Oh, satu lagi. Turja'un. Kita tak tahu. Okey, mari kita bincang perkataan turja'un pula. Perkataan turja'una adalah fi'il mudhari'. Pangkal dia apa? Huruf ta. Lepas tu hujung dia ada berlaku penambahan apa? Waw nun. Cuba tengok. Ta pangkal dia dan hujung dia berlaku penambahan waw nun. Maknanya apa dhamir dia? Antum. Okey, kalau macam tu kita akan dapat dah terjemahan dia. Antum. Antum makna apa? Kamu semua. Kamu. Fi'il mudhari' akan berlaku atau sedang berlaku. Hari ini kita ambil terjemahan akan. Maka turja'un maknanya dikembalikan. Kalau kita nak tengok dalam kamus macam mana, kita kena buang penambahan ka, lepas tu buang waw nun. Sebab itu penambahan pada antum ta dengan waw nun, maka raja'an. Okey, ni untuk ni kita tak payah cari dulu sebab dia ada perbahasan yang saya belum dapat nak menjelaskannya. Ya. Tapi makna dikembalikan. Apa makna turja'una? Kamu akan dikembalikan.
Mana kamu semua akan dikembalikan. Okey, barulah kita boleh berbincang. Ini kisah siapa ni? Satu orang lelaki yang datang daripada hujung kampung atau hujung bandar. Bandar apa tu? Kota apa? Kota Antioquia. Kenapa lelaki itu datang daripada hujung kota Antioquia? Dia nak menyelamatkan 3 rasul. Dia bukan nak menyelamatkan. Dia tidak ada kekuatan. Tapi 3 orang utusan itu telah ditolak oleh penduduk Antioquia. Lalu berita itu sampai kepada dia, ya, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Rajulun seorang lelaki, yas'a dia bergegas-gegas, tergesa-gesa datang. Okey, siapakah nama lelaki tersebut? Habib An-Najjar. Okey, Habib An-Najjar ini dia terus datang tergesa-gesa berjumpa dengan penduduk Antioquia. Lalu ungkapan pertama ialah dia menyatakan ittabi'u. Apa makna ittabi'u? Ikutlah. Man, Siapa yang itu dalam surah Yasin. Man la, tidak, yas'alu, mereka meminta. lah, bukan mereka meminta, dia Ya. tidak meminta, ya, kum, Kamu semua kepada kamu semua, ajran, upah, wahum, dan kenapa kakak begitu tergesa-gesa? Oh, padan pun macam lelaki tu datang tergesa-gesa. Macam lelaki yang dalam surah ni, tergesa-gesa dia menulis ni. Maka datanglah seorang perempuan tergesa-gesa menulis, kerana dia tidak datang minggu lepas. Ya Allah, kesian kakak ni. Okey, ikutlah orang yang dia ni tidak minta kepada kamu ajran, upah. Ya, 3 orang rasul ni dia tak minta upah, ikutlah dia. Hum, mereka 3 orang ni muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah. Itu Habibun Najjar terus bagi tahu kepada dia. Tengok apa respon penduduk Antioquia. Agaknya 3 orang aku tolak, kau pula datang. Ya, ini menimbulkan lagi kemarahan penduduk Antioquia. Bila datang tak semena-menanya pergi masuk campur. Kami dah bagi amaran kepada 3 orang utusan ni. Pertama, kalau tak berhenti, kami akan rejam kamu mana sampai mati. Ataupun rejam bunuh samalah. Wala yamassannakum minna azabun alim. Kami akan rasakan. Ya, azab yang akan pedih akan menimpa kamu bertiga. Tiba-tiba datang pula seorang lelaki Habibun Najjar ni. Dia pergi tergesa-gesa, ikutlah orang ni. Sebab dia tak minta upah, 1 sen pun tak keluar duit. Lepas tu yang lebih penting dia, mereka bertiga ni orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah. Ini panjang pula ceramah Habibun Najjar. Sambung. Ni Habibun Najjar cakap lagi. Tapi dia menggunakan olahan bahasa yang lain. Pertama dia kata ikut. Yang kedua dia seolah membahasakan diri dia. Ma, Apa yang istifham. Apakah? Li, bagiku. Maknanya apakah halnya aku? Apakah aku ini? Macam tu. Dia seolah-olah mempertikaikan diri dia. Dia cuba nak menarik perhatian supaya orang dapat memahami perasaan dia. Apalah aku ni? La a'budu.
Aku menyembah. Aku tu siapa? Habibun Najjar. Dia seolah-olah menyalahkan, mengambil perhatian orang. Apalah aku ni tak menyembah. Aku tidak menghambakan diri kepada siapa? Alladhi. Ini bukan yang, Tuhan yang. Kenapalah aku ni tidak menghambakan diri kepada Tuhan yang Fatara. Macam mana dhamir tak sebut tu? Dia telah mencipta. Dia tu siapa? Allah. Ni Tuhan yang. Apalah aku ni tidak mahu beribadah kepada Tuhan yang dia, iaitu Tuhan tu, telah menciptakan ni aku. Ini dia punya bahasa dia. Dia kadang-kadang membahasakan orang, kamu ni apa tak guna, tak menyembah Allah. Lagi marah orang kan. Tapi saya guna bahasa pula, apalah saya ni. Kalau saya kata, apalah tuan-tuan ni, perempuan ni, kenapa tak kaji kat rumah? Marah tak? Rasa walaupun suka tapi malas nak datang minggu lepas. Dia ada perasaan tu, minggu depan malas datang, kena marah kat ustaz. Kalau saya gunakan bahasa, apalah saya ni, cakap saya ni nak belajar bahasa Arab tapi malas menghafal. Jadi mana lebih lembut? Dengan saya menyalahkan diri saya, maknanya inilah bahasa Habibun Najjar. Bahasa pertama dia ajak, jom ikut Rasul ni sebab dia orang dapat hidayah. Patut tengok orang marah, dia kata apalah aku ni, patutkah aku tidak beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan. Jadi orang semua faham tak cerita dia tu? Faham sebab ni, sebab 3 orang utusan tadi memang ajak benda ni. Tapi Habibun Najjar hari ni dia membahasakan diri dia macam tu. Apalah halnya aku ni masih lagi tidak beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan aku. Okey, jadi dia sudah mengambil simpati orang lain, mencuba memahamkan perasaan dia sendiri itu dengan orang lain. Kemudian dah situ dia bantai pula lah. Wa ilaihi, kepadanya turja'una. Kamu semua tu siapa? Benda taqiyah. Ini direct punya bahasa. Kamu akan dikembalikan. Itu tak ada bahasa diri dia lah. Yang pertama je, ada 2 ayat ni. Dalam ayat 22 ni ada 2 ungkapan ayat. Yang pertama, apakah halnya aku? Aku tidak beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan aku. Kemudian yang kedua dia kata, bila orang tu menung, kamu semua apa akan dikembalikan kepadanya. Nya ni siapa? Yang mana perkataan ni kembali kepada siapa? Ialah ni kembali kepada siapa? Ialah tak ada pun perkataan Allah sini. Alladhi, iaitu Tuhan yang ni. Dia tak sebut perkataan Allah, dia cuma sebut perkataan Alladhi, iaitu Tuhan yang Fatara, yang telah menciptakan. Inilah kehalusan bahasa Habibun Najjar. Dia guna, dia menyeru orang dengan bahasa dia sendiri, membahasakan diri dia, apalah aku ni tak menyembah, dan bahasa yang lain-lain. Terus ingat makna kepadanya, kamu semua wahai penduduk Taqiyah, kepada Tuhan yang menciptakan ni, kamu semua akan dikembalikan. Agaknya macam mana? Penduduk Taqiyah sedar dengan pendekatan ni. Dia ini kata sebahagian ulama tafsir, 3 utusan tu, sebahagian ulama tafsir kata dia juga adalah pengikut Nabi Allah Isa AS. Utusan tu makna pendakwah. Dan Habibun Najjar ni salah seorang yang beriman dengan dakwah Nabi Allah Isa AS. Ada yang menyatakan 3 orang tu memang Rasul betul, tapi tak tersenarai dalam 25 Rasul yang disebut oleh Allah dalam Quran tu.
Sebab Nabi dan Rasul ni banyak, ya, lebih 120,000 orang. Dia kata Abu Darda ni tukang kayu. Ya, tukang kayu. An-Najjar itu makna tukang kayu. An-Najjar itu seorang tukang kayu. Sama mana? Ya, makna dia sama. Fatara khalaqa. Makna sama. Pada masa itu tak ramai orang yang masih beriman kepada Nabi Isa. Memang daripada Nabi Allah Isa hidup memang tak ramai yang mengikut. Sebab dia ditentang keras oleh Yahudi. Ya, Yahudi memang tak boleh langsung terima kewujudan kehadiran Nabi Allah Isa. Sebab dia kata Nabi Isa tu anak apa? Anak zina. Itu yang kata anak Tuhan tu Kristian. Yahudi kata anak zina. Kristian tu mana Ustaz? Seperti yang tadi mana Ustaz? Dia macam kenapa dia terlalu Dia kalau kisah Kristian ni dia ni Bible dicatatkan setelah beratus tahun Nabi Allah Isa dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya Bible yang ada tu memang ciptaan orang, bukan Injil. Kalau tuan-tuan nak dapat penjelasan, boleh dapat penjelasan Ahmad Didat dan Dr. Zakir Naik. Buka YouTube, dua orang ni memang menjelaskan betul-betul maknanya Bible yang dipegang oleh Kristian sekarang tu memang ciptaan orang. Bukti dia, kalau tengok Ahmad Didat lambakkan 2-3 buah Bible di atas satu meja, dia kata kepada Profesor Kristian tu, buka muka surat sekian tu. Dia pun buka. Yang tu buka. Tu buka. Tu 4-4 belaga. Makna kalau dia datang daripada sumber yang sama, Tuhan, Allah, makna benda tu tak belaga. Ini bukan bertentangan dari segi lafaznya, tapi dari segi makna, maksud pun lain-lain. Ni? Yang asli dia masih ada. kita tanya Islam kita India tu tak bukan atau memang tak ada? Nah, apa ni tidak. Apa ni cuma ajaran dia sebahagian daripada pengikut dia yang dipanggil Hawariyun ni, yang dikata berpegang kepada ajaran Nabi Allah Isa yang betul. Tapi ni golongan ni tak ramai. Sebahagian ulama tafsir, Hawariyun ni lah yang ada disebut dalam surah Yasin ni, pengikut setia Nabi Allah Isa, pendakwah-pendakwah yang masih kuat beriman lagi. Kalau ikut cerita Salman Al-Farisi, dulu bapa dia menyembah api, tapi dia lari ke di Syam untuk mengaji orang yang masih mengajarkan ajaran Injil yang asal lagi. Dia dapat belajar 5 orang tuan guru dia, tapi tuan guru dia yang kelima dia kata aku dah tak tahu dah siapa yang masih lagi berpegang kepada ajaran asal ini. Tetapi dalam ajaran Injil ini telah diberitahu bahawa Nabi akhir zaman telah pun dibangkitkan oleh Allah, dan sekarang ini kalau perkiraan Injil dia telah berhijrah pun di Madinah, tapi dia tak sebut spesifik Madinah. Daripada situlah Salman Farisi berhijrah daripada Syam, jual dia punya binatang ternakan dia, akhirnya dia ikut kafilah sampai ke Madinah untuk cari Rasul ni dengan 3 tanda yang ada disebut dalam Injil. Pertama, Rasul ni dia tidak terima sedekah. Kedua, Rasul ini dia hanya menerima hadiah. Yang ketiga, di belakang Rasul ini ada tanda, tanda khatamun nubuwah, Nabi yang terakhir. Pergi tengok kat belakang dia, macam mana pun kau rayau kat belakang dia. Kalau ada 3 tanda ni, dia confirm Rasul. Salman Farisi datang Madinah dengan bekalkan 3 tanda Injil ni yang disebut dalam ajaran. Tengok-tengok memang betul. Kalau ada paku tu, dia beriman. Kalau ada paku, taklah tu. Itu orang lain lah. Ahli kitab ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dia tidak semua ahli kitab tu jahat. Ada ahli kitab yang beriman, macam Abdullah bin Salam, itu Yahudi itu beriman.
Ya, seperti Wahab bin Munabbih, itu beriman. Tak, dia memang ahli kitab, orang yang alim ya, tentang ajaran kitab Injil dan kitab Taurat. Ikut mana Injil dengan Bible lain? Lain. Kita anggap Bible tu kecil lah Melayunya. Betul? Tapi yang Yahudi sekarang pakai itu bukanlah Taurat. Bukan. Itu Talmud. Dia orang pegang Talmud yang di Israel sekarang. Kita tengok kalau buka YouTube, dia orang baca kitab mengaji itu Talmud. Talmud ni dia sudah menggabungkan dua buah kitab. Ya, kitab Gemara dia kata dan kitab Mishnah. Dia kahwin tu kitab. Kitab dia lah. Apakah kitab Gemara dan Mishnah tu? Satu yang dia orang gubal dalam dia orang punya biara oleh pendeta-pendeta dia. Satu lagi dia kata itulah wahyu yang paling asli yang telah tercicir daripada Nabi Musa. Dia orang kutip. Yang dalam kitab Taurat tu yang dapat dia angkut. Tapi yang tercicir tu kami pungut. Ini dia. Itu cerita kelakar. Ya, cerita kelakar dia orang lah. Yang itulah dia pegang. Yang tercicir tu. Yang tercicir tu lebih asli. Tak tahu. Yang kena paku tu siapa Ustaz? Yang mana? Yang kena jadi cross tu kan? Itu adalah orang yang dirupakan oleh Allah, yang bernama Yahuda. Dia ni seorang yang kuat memusuhi Nabi Allah Isa. Lalu Allah serupakan muka dia dengan Nabi Allah Isa, lalu dia ditangkap dan dialah yang disalib. Cerita The Last Supper tu kan, yang The Last Supper tu makan api tu, yang Nabi Isa kata dalam salah seorang daripada sahabat dia ni akan belok, yang akan beritahu kat mana tempat dia kan. Yang dia makan tu kan tu dilapkan tangan sahabat dia. Salah seorang tu lah yang belok tu, yang beritahu mana Nabi Isa ada dalam Hawariyun tu. Itu yang dirupakan Nabi Isa tu. Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dibangkitkan semula pada akhir zaman nanti, yang akan memerangi Dajjal. Siapa yang tengok yang itu? Dia kata dia cerita pasal Dajjal ni lah. Mula-mula dia cerita lah Presiden Bush dia sekarang ni New World Order ni Dajjal lah jadi kecil. Jadi dia tak mengaku dia orang dia jadi baik. Yang boleh cakap Indonesia tu ya? Dia rakyat Malaysia. Dia datang ke masjid balik dia. Okey. Banyak ruangan island. Faham tak cerita Habibun Najjar ni? Nanti kita Dajjal pula. Kita Dajjal tak ada sini. Dah tutup cerita Dajjal tu. Okey, cuba terjemahkan semula. Wa man li, apalah bagiku, maknanya apakah halnya bagiku ini, ya, macam dia menyalahkan diri dia. La a'budu, aku menyembah alladzi fatara, dia telah menciptakan, ni aku, wa ilaihi turja'una, kamu semua akan dikembalikan. Mana kamu semua akan dikembalikan kepada Tuhan ini. Kamu ingatlah dia yang ciptakan dan kamu semua akan dikembalikan. Kamu tak rasa takut ke? Ya, soalan macam tu. Kita masuk ayat yang ke-23. Tuan-tuan dah buat exercise apa belum? Quran kosong belum? Belum. Masih Quran yang apa? Semak betul-betul. Okey, ayat yang seterusnya macam mana? Betul? Betul? Duni. Betul?
Min duni. Atau? Lihatan. Okey. Lihatan. Lihat. Atau? Yurini. In yuridni Ar-Rahman bidurrin la tugni anni syafa'atuhum syai'an wala wala naik. Okey. Ya, 23. Okey. Seperti biasa, tuan-tuan mesti mainkan diagram warna pink supaya kita dapat keluarkan perkataan yang mudah. Yang ini tuan-tuan mesti menganggap mudah dan telah biasa digunakan dalam bahasa kita, bahasa Al-Quran. Perkataan pertama A. Apa makna A? Adakah dia masuk dalam grup apa? Istifham. Ada istifham A. Apa makna istifham? Pertanyaan. A ada? Sama makna dengan apa? A sama makna dengan apa? Cuba tengok lagi. Sama makna dengan apa? A. Hal dengan A. Adakah? Mana dia sama? Okey, min daripada, he nya. Okey, perkataan duni ini sangat popular dalam bahasa Arab, cuma tak masuk dalam diagram saya. Duni mana? Selain. Duni. He makna apa? Nya. In kita dah belajar, in makna apa? Jika. Bila ada in bermakna apa? Ayat itu akan jadi tergantung. Jika kamu pergi ke pasar, itu dipanggil ayat apa tu? Ayat tergantung dari disebut dalam bahasa Arab ayat apa? Syarat. Itu cakap Arab bukan cakap Melayu. Ayat syarat ni ayat makna tergantung dan dia perlu kepada ayat pelengkap. Pelengkap itu dipanggil apa? Jawab. Ni ayat itu tergantung. Ni ayat ni pelengkap jawab. Okey, kalau selagi mana ayat itu tak lengkap, mesti lengkapkanlah. Sebab kata in itu tergantung. Jika kamu datang ke pasar, datang ke kelas, mesti dilengkapkan ayat itu. Okey. Perkataan yang seterusnya yang kita nak keluarkan ialah perkataan ni.